memburu ikan sungai dan tasik untuk dijadikan pekasam. Ikan Tengalan yang paling mahal ya. Pewaris Jemal meneruskan tradisi cara menangkap ikan di Berepahang. Malam ni kategori ini lah, yang grade A malam ni tu kan. Grade A. Pengorbanan anak kampung menyelamatkan si kelip-kelip. Paparannya sebentar nanti. Sini tanah-tanah yang kat tepi sungai ni semuanya banyak dah dihakis. Jadi kalau pokok berembang ni penuh kat tepi, hakisan tu kurang. Muhammad Yusuf Osman atau lebih senang disapa Pak Usop berusia 54 tahun. Berasal dari Felda Bersiar Gerik Perak, dia adalah seorang nelayan tradisi yang cekal. Selain menoreh getah, dia juga menjual pekasam ikan sungai. Ikan jelawat harga dia sekilo 120. Jelawat okey. Jelawat ya. Itu nombor 2. Nombor 2 ikan tengalan. Ikan tengalan ni kalau saya sekilo RM40. Kalau saya 2 kilo RM70. Oh, dia makin berat makin mahal. Makin berat makin mahal. Pekasam yang dihasilkan Pak Usop harganya agak mahal dari pekasam biasa, terutama dari jenis ikan biasa. Oh, jadi tak ada timbang kan? Macam ni nak timbang. Tak timbang. Ikan yang telah siap diproses menjadi pekasam dibungkus bagi memudahkan ia dijual kepada pelanggan tetapnya. Dah ni. Bagi penggemar pekasam, harga mungkin bukan persoalan. Bagi mereka, walaupun mencecah antara RM30 hingga RM80 sebungkus, pekasam yang dihasilkan Pak Usop sangat sedap. Jual macam mana sih? Ini apa Jawa? Satu balang ni macam-macam jenis ikan ada. Dianggarkan kalau mengikut Abang Usop dalam ni ikan sebanyak ni nilai dia lebih RM1,000 lah. Itu sebab bila packing ni hati-hati, takut lalat. Sebab kalau lalat bertelur je dalam ni, musnah satu balang ni. Dan satu balang ni nak jual bukan lama pun, satu hari boleh habis. Kadang-kadang tak cukup. Dan menurut Abang Usop sebenarnya ikan yang paling sedap sekali buat pekasam ni sebenarnya ikan loma ni. Kalau kat sini ikan dia kata macam ikan salmon lah. Ada musim dia bertelur, masa tu macam ada pesta menangkap ikan loma pula di Gerik ni. Jadi ikan ni lah yang paling sedap dibuat pekasam. Tapi ikan dalam ni spesies mahal lah. Kan sebab dia besar, isi banyak. Itulah dia permintaan yang sukar sebenarnya untuk Abang Usop penuhi daripada peminat-peminat ikan pekasam. Ya, ni ikan lampam. Lampam. Pekasam lampam yang dah goreng ni. Kalau nak rasa boleh dah. Try rasa. Boleh. Ni dia ikan pekasam spesies lampam lah. Ada tulang lah, Bang? Tulang tak apa. Tak apa, Sikit-sikit rasa dia nak rasa. Bawang sikit. Nasi. Masing tak? Tak masing? Tak masing dah okey tu. Dia dah tak mau ikan macam jual ni tak tahu saya tak lalu kat ni ya. Dia dengan pulut. Cara makan dia dengan pulut. Dengan pulut sedap. Dengan pulut sedap. Nasi panas-panas. Nasi panas-panas. Ada sambal. Cukup. Tak payah banyak lauk. Sekilo. Yang macam ni murah. RM30 sekilo. RM30 murah. RM30 juga. Pekasam lampam.
Isteri Pak Usop, Siti Mariam Mat Sharif, baru saja selesai menggoreng pekasam ikan tenggalan dan terus menghidangkan kepada kami kerana mengetahui kami tidak pernah menjamah ikan pekasam tenggalan. Menurut Pak Usop, biasanya pekasam ini dijual kepada kenalannya sahaja kerana harganya agak mahal. Ini dia pekasam tenggalan, ikan tenggalan ni. Pekasam yang menjadi buruan kaki-kaki penggemar pekasam ni. Saya tadi makan ikan terubur. Ikan lampam. Ikan lampam. Yang ni ikan pekasam. Ikan tenggalan yang paling mahal. Saya pernah makan ikan ni di Pahang, ikan goreng je macam ni, dalam RM120. Ikan goreng kosong je. Ini kalau pekasam di sini, harga dia 2 kali ganda. Bau semerbak aroma ikan pekasam goreng ini sememangnya membuka selera kami. Patutlah ikan tenggalan ni mahal. Sedap rupa ya. Ulang ya. Pecah sikit. Oh, tengoklah isi dia. Memburu pelbagai jenis ikan yang mempunyai nilai komersial, hari ini kami mengikuti Pak Usop ke Tasik Banding Perak, kawasan kegemarannya untuk menangkap ikan. Berkeluasan 15,200 hektar, ia tasik buatan yang terhasil dari pembinaan empangan Temenggur yang dibina pada tahun 1974. Berbeza dengan di sungai, di sini Pak Usop perlu bermalam kerana lokasi dia menangkap ikan terletak lebih 20 km dari jeti. Tidur semalam di sini dan di awal pagi esoknya, barulah dia melihat semula pukatnya. Pukat dilabuhkan di lokasi yang berpotensi mendapat tangkapan lumayan. Berbeza dengan pukat yang digunakan di sungai, pukat ini lebih besar dan mempunyai saiz mata 4 inci kerana saiz ikan di Tasik Banding juga lebih besar. Setiap pukat mempunyai panjang 200 meter dan Pak Usop akan memasang 5 bidang pukat yang disambung menjadikannya sepanjang 1 kilometer. Dalam pukul 7.30 macam ni. Dah boleh tengok. Dah boleh tengok dah pukul 7.30. Tapi biasa kan tengok dalam pukul 9 dah. 9 malam dah. Kami bermalam di pinggir tasik ini sementara menanti esok. Mereka membawa beberapa ekor ikan untuk dimasak bagi mengalas perut. Aktiviti ini biasa dilakukan oleh Pak Usop dan nelayan tradisi yang mencari rezeki di Tasik Banding ini. Bukan saja pakar menangkap ikan, kemahiran memasak mereka juga tidak dapat dinafikan. Mereka arif menu masakan yang sesuai dengan jenis ikan yang dibawa. Yang pasti, hidangan malam ini benar-benar membuka selera kami kerana cuaca sejuk di tengah belantara ini membuatkan perut begitu lapar. Kemah hijau di sekali kemah tu. Okey. Hidangan yang seberingkas ikan bakar, goreng. Sementara menunggu jaring diangkat pagi esok, kami makan bersama-sama. Walaupun simple, ringkas, namun memang isi dia tebal ya. Isi saja ikan tilapia. Oh, mana ni? Oh, mana bang? Ambil air dulu. Goreng ya? Cukup membuka selera. Dalam hutan ni. Najib bawah ni. Ya. Najib mana boleh makan ni? Ya. Jam 7 pagi, kami bergerak menuju ke lokasi pukat.
Hari ini rezeki memang menyebelahi Pak Usop. Seekor demi seekor ikan tilapia yang bersaiz besar tersangkut di jaring. Ikan tilapia ini kebanyakannya mempunyai saiz antara 2 hingga 3 kilogram setiap ekor. Tasik ni dipenuhi dengan ikan tenggalan, ikan kelah dan sebarau, ikan baung. Tapi semenjak sangka ikan ni diusahakan oleh kerajaan negeri, ikan-ikan yang benih-benih yang terlepas ke Tasik Banding ni, inilah rupa dia membiak dengan begitu besar, begitu cepat, sampai hampir 7-8 kilo seekor pun ada. Mudah memberi rezeki pula kepada nelayan-nelayan tempatan lah. Ikan baung adalah ikan yang menjadi pilihan utama Pak Usop kerana harganya yang mahal dan menjadi rebutan peraih. Baung adalah hasil tangkapan utama nelayan air tawar ini satu ketika dahulu. Kini agak sukar sedikit untuk mendapatkan tangkapan baung ini. Harga baung agak mahal, dianggarkan hampir RM50 sekilo. Hari ini mereka berjaya mendapatkan 3 ekor baung. Jika dahulu, ada kalanya mereka mampu mendapatkan tangkapan sehingga 100 ekor. Itulah dia Tasik Banding, berbakti kepada penduduk hampir 40 tahun lamanya. Rumah rehat Seri Inai Gerik menjadi persinggahan kegemaran kebanyakan pengguna lebuh raya Timur Barat. Restorannya pula terkenal di kalangan penggemar masakan ikan sungai segar, terutamanya masakan ikan baung gulai lemak cili padi. Di sini juga terdapat pelbagai lauk pauk tradisional yang dihidangkan seperti kerabu dan sambaik lawa iaitu sambal tradisi masyarakat di Gerik. No problem. Gerik sebuah pekan kecil, merupakan bandar transit. Kebanyakan pengguna jalan raya pantai timur ke pantai barat. Jadi pengunjung yang lalu di laluan ini boleh singgah di Pekan Gerik kerana Gerik ini sebuah bandar yang terkenal dengan ikan sungainya kerana berhampiran Sungai Perak dan juga Tasik Banding yang terkenal dengan ikan baung. Hari ini saya menikmati di Rest House Seri Inai ini hidangan istimewa baung masak lemak dan juga tilapia goreng. Besar ni. Ni dia baung masak lemak ni. Sedap ni. Hidangan yang cukup membuka selera, terutama masakan ikan baung dan pelbagai lauk yang pertama kali kami rasa kerana ia merupakan masakan tradisi masyarakat setempat yang hanya terdapat di sini. Masak lemak yang terbaik. Baung Sungai Perak ni. Ni kalau betul ni tak ada ni. Ini rutin Pak Usop setiap kali naik ke darat membawa hasil tangkapannya. Hasil tangkapan yang diperolehi perlu dibersihkan segera supaya ikan ini dapat diproses dalam keadaan segar untuk jadikan pekasam. Beras adalah bahan yang penting untuk dijadikan pekasam. Beras digoreng tanpa menggunakan minyak sehingga menjadi warna perang dan diangkat sebelum ianya hangus. Ikan yang telah dibersihkan disalutkan dengan beras tadi kerana ia mampu mengelakkan ikan berbau busuk dan hanyir. Dalam bekas simpanan yang bersih, ikan ini perlu dibiarkan selama beberapa hari. Kemudian, barulah ikan pekasam ini dibungkus untuk membolehkan ia disimpan dalam tempoh yang lama. Sebagai penoreh, Pak Usop tidak hanya bergantung mata pencarian kepada getah semata-mata kerana harga yang murah selain faktor cuaca yang turut mempengaruhi kerja menorehnya. Justeru dia dan rakannya Zainuddin Lazim sering ke Sungai Perak untuk menangkap ikan.
Hasil menangkap ikan jauh lebih lumayan berbanding menoreh getah. Dia terpaksa menangkap ikan bagi menyara 9 orang anaknya yang masih bersekolah. Ini berapa panjang? Ini dalam 50 meter. 100 tak lepas. 50. Menangkap ikan menggunakan jaring yang dilabuhkan di sungai sambil membiarkan jaring itu hanyut menghilir sungai adalah cara yang diamalkan kebanyakan nelayan di sini. Sungai Perak sememangnya kaya dengan pelbagai jenis spesies ikan air tawar yang mempunyai nilai komersial seperti kelah, tenggas, tenggalan dan jelawat menjadi sumber rezeki kebanyakan penduduk di Gerik. Menghanyutkan jaring ke hilir dan kemudian naik semula ke hulu, ia dilakukan berkali-kali sehinggalah mereka berpuas hati dengan hasil tangkapan. Ada yang kadang-kadang tu sampai 18 ekor, 30 ekor pada. Yang banyak yang kumbang bunyi tu. Kalau kumbang dia bunyi. Kebiasaannya rezeki sering menyebelahi Pak Usop. Cuma ada kalanya tangkapan kurang dan ada kalanya jaring yang mereka pasang dipenuhi ikan. Jumlah hasil tangkapan juga biasanya dipengaruhi oleh faktor cuaca seperti hujan. Menjadi nelayan, ini sudah menjadi sebahagian daripada hidup Pak Usop. Dia perlu terus rajin mencari ikan sungai bagi memenuhi selera penggemar ikan pekasamnya yang sentiasa mendapat permintaan tinggi. Selepas ini, Jemal memukat ikan dengan kaedah lama di Berpahang. Sama-sama ni. Ini malam ni kategori ini lah. Yang grade A malam ni tu kan. Grade A. Grade A. Jemal, sejenis pukat bersaiz besar digunakan oleh nelayan sungai untuk menangkap ikan, terutamanya di sungai-sungai sekitar Tasik Berpahang. Dipercayai pemandangan sebegini hanya boleh didapati di sini sahaja. Jemal memerangkap ikan yang berenang dari hulu ke hilir sungai ketika air surut selepas banjir atau air besar. Muhammad Anwar Misrani, 30 tahun, pemuda dari Felda Kumai Triang Pahang, banyak menghabiskan masanya di tebing Sungai Tembangan yang mengalir keluar dari Tasik Bera. Anwar diamanahkan oleh pemilik asal Jemal ini untuk meneruskan tradisi menangkap ikan yang telah didirikannya sejak lebih 17 tahun lalu. Jangka masa penggunaan Jemal tidak lama, hanya beberapa hari sahaja ketika air sungai surut. Jemal yang berukuran 20 meter panjang dan 6 meter lebar ini dianggarkan menelan kos hingga RM30,000 sekiranya dibina baru pada hari ini. Kawan-kawan ramai pula amalan. Ini satu grup, ada lagi 3 grup. Di sepanjang Sungai Tembangan sahaja terdapat 7 buah jemal dan keseluruhannya 30 buah jemal boleh ditemui sehingga ke Sungai Bera. Lepas tu sekarang ni dia buka satu baru ni. Dia pun nak kita balik kalau dia melaju. Dia lukuk orang untuk pancing ikan lain. Jemal yang dijaga oleh Anwar menjadi tumpuan rakan-rakannya dari Felda berdekatan. Selain bot, hanya motosikal atau kenderaan pacuan 4 roda yang mampu meredah laluan ke pinggir Sungai Tembangan ini. Sebuah pondok didirikan untuk berteduh daripada panas dan hujan. Jemal dikawal dari atas pondok ini. Kayu pemutar yang diikat tali digunakan untuk melabuhkan atau menaikkan jemal. Jeremai ni kaedah dia macam ni menangkap ikan ni.
dengan melepaskan tadi ya. Yang cara melepaskan ni dalam masa sejam sekali atau 2 jam sekali kita akan angkat dah. Melepas tu tali pesawat ni kita untuk rasa macam ni, tali pesawat ni kita pegang untuk rasa. Kalau ikan besar-besar kita akan rasa. Lepas tu kalau ikan langgar tali ni kita akan angkat dah. Setelah jermal diangkat, barulah Anwar turun ke sungai untuk memeriksa hasil tangkapan. Air sungai dalam dan laju, bot diperlukan untuk menghampiri bahagian pundi jermal di mana ikan terperangkap. Pada malam ini, lebih banyak sampah sarap berupa daun kering yang memenuhi jermal dibandingkan dengan ikan. Biasa kalau ada ikan dah, daripada depan tu dah nampak ada ikan dalam tu. Pundi di depan tadi. Muka di depan tu. Dah memang dah ada ikan dah. Makan lais tadi. Oh, ni tu lais dia. Tu lais. Ni ikan putih. Kalau sekiranya pukul 8.30 tu banyak, memang kena tunggu lah. Biasa kalau macam ikan banyak macam lais turun, memang sampah ni tak ada. Ikan yang macam hasil dia, yang macam kena ikan tadi, kita akan simpan dalam sangkar ni ya. Bau ikan fresh. Kalau bawah lain batu, nanti kalau macam kita nak jual ikan, orang kurang nak beli. Ui. Banyak ni. Ni ikan jadi. Ni betul-betul semua lais dia. Okey, ni lais Ni hasilnya. Ni dia hidup lagi tu. Hidup lagi ya. Dia sampai esok kita angkat ni pun memang dia hidup. Ini dia besar lagi pada ni. Ini kategori grade B. Ada besar lagi? Ada grade A. Grade A tak masuk ini. Ini kategori grade B. Yang macam ni kategori grade C ya. Grade C, grade D. Ini grade D ikan lais daripada ikan baung. Okey, inilah yang kata gelar tadi ikan lais tadi. Ni anak baung. Lepas tu ni ikan kawan, ikan temperah. Ikan ni paling popular sekarang ni kalau kat sini. Ya, memang ada permintaan. Permintaan dia paling tinggi. Ikan ni biasanya kalau sekarang ni harga dia RM22 sekilo. Siang biasa macam ni malam-malam kalau sini pukul 8 start masak sambil-sambil tunggu jeremai tadi. Menu istimewa yang disajikan Anwar digelar masakan jermal hasil campuran 12 jenis bahan. Partner dia. Partner menemani sini biasanya. Maintenance dia kalau macam sungai ni dia sampah kurang. Okey ya. Macam kalau sungai yang kita pakai fiber tadi, Sungai Serting tu memang payah maintenance dia sebab kayu balak banyak hanyut. Yang tu yang buat yang kat Jerman ni sangkut kayu balak hancur. Situlah. Masakan Jerman nama dia. Kebanyakan rakan-rakan Anwar adalah kaki pancing. Payah nak dapat. Segai mana? Pondok jermal ini menjadi tumpuan mereka ketika Anwar dan jermal beroperasi. Ia umpama sebuah kelab rimba yang mengumpulkan rakan-rakan sekepala yang semuanya menggemari masakan Anwar. Apatah lagi, ikan yang disajikan sentiasa segar kerana baru ditangkap. Potong habis. Dah makan baru tahu. Yang ni biasanya ikan baung, lepas tu ikan lais, tapah, ikan putih, ikan lampam. Itulah. Kita masuk ikan. Ikan dulu. Okey, ni ikan lais. Kita masuk ikan lampam. Nampak nampak. Lampam. Panas ke? Ada. Bila nak ngad. Lana fima razaqana wa qina azabana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bagi Anwar, setelah puas menjamu rakan-rakannya yang bersilih ganti mengunjungi pondok jermal ini, barulah lebihan ikan yang tak mampu dihabiskan akan dijual kepada orang lain. Okey. Bismillah. Aroma dia sedap. Dah tambah dah. Bau dia sedap. Ambil bau. Ada bau tu. Ambil bau. Jerman ni malam lah. Sebab ikan akan berjalan malam.
Waktu tu yang kita akan lepas jermai ni. Daripada pukul 6.30 tu atau pukul 6 kita akan lepas. Lepas tu sejam sekali kita akan angkat lah. Sampai pagi lah. Kalau ikan turun, sampai pagi tak tidur. Ada sejam sekali memang tak tidur. Takkan tidur lah kalau ikan mengena. Panaskan ikan balik yang mana nak makan ni. Antara perkara yang perlu dilakukan Anwar saban waktu ialah memeriksa kekukuhan jermal dan belat, iaitu kayu-kayu pancang yang didirikan di bahagian muka jermal. Ni buang sampah ni supaya air ringan sikit dah nak keluar ke sana. Kalau macam sampah ni ada sini, jadi tekanan air tu kuat, jadi pecah ni belat ni. Macam belat ni untuk bagi ikan lepas ke tengah balik ya. Kalau tak ada belat ni, air kuat, air akan tekan tepi. Jadi ikan lalu ke tepi, jadi tak masuk ke jermai ya. Tu yang fungsi dia buat belat ni. Kayu ni kena tanam dalam dasar tanam dalam tanah ni ya. Kita hentak 2 orang punya kerja ni kalau nak buat hentak kayu ni. Ni jarak ni lebih kurang dalam 3 hari ya. Dia punya belat panjang ni nak buat dia. Sebab kayu rapat-rapat lebih kurang dalam seinci kita buat yang jarak dia nak bagi arus jadi kuat lepas ke tengah balik. Yang situ pun yang tu baru buat yang tu. Kalau dulu tak ada yang tu. Sebab air musim air besar dia akan tekan ke tepi. Air tu jadinya ikan akan ikut arus ke tepi. Sampah sarap seperti daun kering akan memberi tekanan pada belat dan boleh membuatnya roboh. Belat perlu dibersihkan secara berkala. Sebab tu dia jadi condong macam ni. Ni terangkat dah. Benda ni hakisan air arus jadi kuat, dia tekan pasir tempat yang kita cucuk dulu batang. Jadi pasir tu hanyut, jadi dia terangkat dah. Tu. Dia ni pun nak kena nak kena repair. Jemal diperbuat daripada pukat tali tangsi berukuran 2 inci. Tekanan sampah sarap juga boleh mengoyakkan jermal. Daripada sini bawa ke belakang, kalau bocor kita kena jahit lah. Kalau yang depan ni kurang tekanan dia macam kerosakan dia. Yang belakang sebab daripada U ni. Tekanan air dia tekan kat U ni. Sini yang biasa pecah ni. Ini sangka apa ni dah? Ni sangka untuk pengurung ikan. Ni pun jadi banyak mati dah ni. Jadi dia sebab lambat angkat semalam. Sebab tu dia mati ni. Dia jadi lemah dah. Dia kurang oksigen juga. Dia kurang oksigen lah. So yang mati tu? Yang mati ni kita akan buat naik atas darat. Kita akan siang lah. Jadi kalau biar dalam air gini dia jadi pecah perut, jadi tak sedap nak makan nanti. Setakat 5 jam duduk dalam sangkar ni. Ni masih kuat. Ini sampai esok pun tak apa ni. Kuk. Okey kita kecil ikan lah. Untuk masak tengah hari ni. Jadi kita akan masak asam kejap lagi. Tiada istilah rehat bagi Anwar ketika berada di Pondok Jermal. Namun atas dasar minat yang mendalam, semua kerja keras yang dilakukan ibarat hobi yang menyeronokkan bagi seorang anak kampung sepertinya. Waktu malam, Jermal berfungsi sepenuhnya. Inilah waktu yang paling sibuk. Pundi Jermal diperiksa secara kerap untuk membersihkannya daripada sampah sarap dan mengeluarkan ikan yang terperangkap. Ini kena buka lah daripada tu. Ikan bau mulut tu balik. Dalam
Kebanyakan dah mati kan dia. Ni dia mati ni sebab sampah ni. Kenapa dia mati tu? Sebab sampah ni, tekanan sampah. Lepas tu kita lambat angkat. Kita ingat tadi ikan tak turun mula tadi. Tu jangan biarkan lama. Kita goreng dia mula start turun dah ni kalau macam ni. Oh, ni kategori grade A ni. Mana-mana? Oh, ni. Macam ni memang ni kategori A lah kalau macam ni. Yang kita buru-buru ni, inilah rupa dia. Ni sungai ni memang dia ni nak cari pun. Yang ni kita nak buru dia. Okey. Kita akan bawa air batu. Yang mana mati kita akan simpan dalam air batu lah. Okey. Kita isi dalam tong. Ikan yang ditangkap perlu disiang segera supaya tidak busuk. Rezeki malam ini, ikan lais bersaiz besar, manis dan segar. Besar ni. Yang ni. Malam ni kategori ni lah. Yang grade A malam ni tu kan. Grade A. Grade A. Air sungai semakin surut dan ketika ini hasil tangkapan tidak seberapa. Jemal perlu disimpan rapi agar terus mampu memberi khidmat bakti. Membiarkan jemal terus berada di dalam air akan mendedahkannya kepada ancaman dan kerosakan selain menjadi penghalang laluan bot-bot nelayan sungai yang lain. Bagi Anwar pula, sebagai anak kampung, selepas beberapa hari berada di pondok jemal, tiba masanya untuk kembali ke darat dan meraih hasil bumi yang lain. Menoreh getah dan menternak lembu memberah kudrat dan keringatnya sepanjang masa. Masa untuk melabuhkan jemal hanya seketika. Jemal, warisan tradisi nelayan sungai di Pahang, hanya bekerja mengikut putaran alam dan turun naiknya paras sungai. Sini tanah-tanah yang kat tepi sungai ni semuanya banyak dah dihakis. Jadi kalau pokok berembang ni penuh kat tepi, hakisan tu kurang. Kelip-kelip, khazanah alam semula jadi berharga di Kampung Kuantan. Usaha menanam semula pokok berembang menyelamatkan habitat semula jadi kelip-kelip. Kampung Kuantan, Kuala Selangor, Selangor, terkenal di kalangan pelancong kerana kelip-kelipnya. Namun, beberapa tahun lalu, populasi kelip-kelip dikatakan berkurangan kesan kemusnahan pokok berembang yang menjadi habitat semula jadi serangga berkenaan. Samsul Afisam Mahad antara penduduk kampung yang mencari rezeki daripada kehadiran kelip-kelip. Bagi memastikan rezeki mereka tidak putus, Samsul menanam semula pokok berembang di sungai berkenaan. Di sana langsung tak ada pokok, lapang. Hasil daripada CSR ini ada hasil yang 2013. Ini lah sepanjang dia. Berembang adalah tumbuhan liar tetapi ia amat sensitif kepada serangan kulat. Ini membuatkan Samsul perlu memastikan kerja menyembur racun dilakukan secara berkala. Ia bagi mengelakkan pokok yang dijangkiti daripada terus mati. Usaha konservasi sejak 8 tahun lalu itu bermula dengan memetik buah berembang untuk dijadikan benih. Tapi ini belum cukup matang. Dia berbeza. Ini benih dia dah cukup matang. Biji buah berembang yang telah matang akan dipisahkan daripada kulitnya. Ia kemudiannya akan dibilas dengan air beberapa kali untuk menanggalkan sisa isi yang masih melekat.
Yang dia terapur jambah. Itu yang dapat idea tu. Untuk semai pokok berembang ni. Maknanya dia boleh rendam. Dia rendam, dah akan keluar jambah. Lumpur dari tebing sungai diambil bagi menggantikan tanah dalam proses menyemai anak berembang. Ia kemudiannya dimasukkan ke dalam beg plastik hitam yang akan bertindak sebagai tapak semaian. Hanya satu anak pokok akan disemai dalam setiap plastik. Tidak semua akan tumbuh seperti yang diharapkan. Air pun memang tak boleh lebih. Nak ngam-ngam dia je. 2 minggu lebih sikit, dah keluar 4 daun. Anak berembang dibiarkan membesar sehingga ketinggian 1 meter. Untuk mencapai ketinggian ini, ia biasanya mengambil masa 1 tahun. Dia nak ada. Macam ni. Kalau tak ada air, dia mati. Bermula dengan menanam anak berembang bersendirian, kini usaha Samsul itu mendapat perhatian daripada anak-anak muda kampungnya. Sehingga kini ada lebih 30 sukarelawan tetap membantu Samsul menanam pokok berembang pada hujung minggu. Mereka bukan saja memberi sokongan tenaga tetapi juga menyumbang peralatan yang diperlukan semasa kerja-kerja menanam anak berembang. Melihat pokok berembang hidup subur di tebing sungai membuatkan mereka semakin bersemangat untuk terus terlibat dalam usaha konservasi ini. Ini kerana melalui penanaman pokok berembang ini, mereka telah berjaya mewujudkan ekosistem yang seimbang di kawasan berkenaan. Kawasan yang ingin ditanam pokok berembang akan dibersihkan terlebih dahulu bagi memudahkan kerja. Rumput yang hidup liar dipotong dan dibiarkan kering seterusnya mereput. Ia menjadi baja untuk anak berembang. Ini pokok berembang ni. Kita boleh tengok daun dia. Ni. Pasal dia dah tutup dengan rumput. Kawasan yang akan ditanam anak berembang akan ditanda menggunakan pancang kayu. Penggunaan pancang ini juga membolehkan anak berembang ditanam dalam satu garisan lurus. Ini juga dapat membantu mereka mengetahui jumlah anak berembang yang diperlukan untuk kawasan berkenaan melalui bilangan pancang. Lagi satu pancang ni untuk kita ikat pokok tu esok. Pokok tu kecil lagi. Kita ikat kat sini jadi kena angin pun dia tak patah. Mana kalau monyet kacau pun tak adalah patah sangat. Bagi Samsul dan sukarelawan lain, usaha mereka bakal merubah keadaan landscape di sepanjang sungai ini. Yang pertama, satu tempat saya. Lagipun keadaan kat sini pun semakin lama semakin berubah, tak seperti dulu. Kalau dulu tu nampak lagi dia punya keindahan dia tu. Tidak ramai yang mampu melakukan tugas sebagai sukarelawan seperti ini. Kebersihan dititik beratkan. Sampah sarap ini akan dibawa pulang ke kampung untuk dilupuskan. Rasa terpanggil lah sebab ni kawasan kampung kita sendiri. Pokok makin kurang. Lepas tu pokok berembang ni pula tempat sungai ni untuk udang, ikan, tempat mancing, tempat kita orang mancing lah. Mana kalau pokok dah tak ada, udang akan berkurangan, ikan akan berkurangan, kelik pun akan berkurangan. Jadi kita ada inisiatif untuk menanam semula. Kebiasaannya anak berembang akan ditanam secara berlapis. Ia bagi membolehkan kawasan yang lapang akan dipenuhi pokok yang merimbun apabila anak berembang mula membesar. Biasanya, mereka akan membawa di antara 70 hingga 100 pokok bergantung kepada keluasan kawasan. Anak berembang ini kemudiannya akan diawasi tumbesarannya. Jika ada pokok yang mati atau rosak, ia perlu segera diganti. Kini selepas 8 tahun penanaman pokok berembang dilakukan oleh Samsul dan sukarelawan lain, ia telah mula menampakkan hasilnya. Kawasan tebing sungai yang dahulunya kosong, kini mula menghijau dengan kehadiran pokok berembang yang hidup subur. Yang akad ini pun, dia menjadi satu macam penghalang untuk tanah runtuh, hakisan tanah sini. Sini tanah-tanah yang kat tepi sungai ni semuanya banyak dah dihakis. Jadi kalau pokok berembang ni penuh kat tepi, hakisan tu kurang.
Memang kurang sangat. Selamatlah tanah orang kampung. Pertambahan bilangan pokok berembang telah menyaksikan hidupan air seperti ikan dan udang telah mula kembali ke sungai ini. Keadaan ini telah menggiatkan semula aktiviti memancing dalam kalangan penduduk kampung dan pemancing luar. Hasil konservasi ini juga menyaksikan jumlah klip-klip di kampung Kuantan bertambah. Ini seterusnya telah meningkatkan kedatangan pelancong asing ke kawasan berkenaan. Bagi Samsul dan penduduk kampung Kuantan, kehadiran malam kini menjanjikan rezeki tambahan buat mereka. Kehadiran klip-klip membolehkan mereka menjalankan aktiviti mendayung sampan membawa pelancong untuk melihat keindahan serangga berkenaan. Usaha konservasi oleh Samsul dan rakan-rakannya membuktikan bahawa manusia, pokok berembang, hidupan sungai seperti ikan dan udang serta klip-klip mampu hidup sejahtera dalam ekosistem yang sama. Pengorbanan wira klip-klip ini memberi nikmat pada sekeliling jika keseimbangan itu dijaga dengan sempurna.